Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar tuan-tuan dan puan? Asrul Hishan dari Vista Aceh. Tuan-tuan dan puan, bayangkan tuan-tuan dan puan berada dalam dua situasi. Situasi yang pertama, tuan-tuan dan puan telah bersiap dengan segala peralatan dan berada di lapan sasar untuk memanah. Tiba-tiba hujan turun dengan kuatnya dan tuan-tuan dan puan tidak dapat memanah. Soalan saya kepada tuan-tuan dan puan, bagaimana untuk tuan-tuan dan puan berlatih memanah? Situasi yang kedua, tuan-tuan dan puan mempunyai peralatan memanah. Busonya, arrownya, quivernya, target dan stand semua dah ada, tapi tempat tiada. Bagaimana untuk tuan-tuan dan puan berlatih memanah? Bagaimana tuan-tuan? Ada solusinya? Jangan risau tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan solusinya. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan satu teknik yang dinamakan teknik latihan memanah yang dinamakan kipaze. Kipaze ini adalah satu teknik latihan di mana tuan-tuan dan puan berlatih dengan menggunakan busul saja, ataupun kipaze sendiri membawa maksud busul latihan, di mana tuan-tuan dan puan berlatih dengan menggunakan busul ataupun busul latihan. Baik tuan-tuan dan puan, apa tujuan kipaze ini? Kipaze ini bertujuan pertama adalah untuk melatih otot-otot memanah kita. Sebagai contoh, apabila kita memanah, kita menarik, menol dan melepaskan anak panah, tuan-tuan dan puan, dia menggunakan banyak otot. Pertama, otot di tangan, otot di lengan, otot di bahu dan otot di belakang. Tuan-tuan dan puan, dengan latihan kipaze ini, secara konsistennya tuan-tuan dan puan boleh membina kekuatan otot-otot ini. Yang kedua tuan-tuan dan puan, adalah untuk membina masa memori. Kipaze ini dapat membina masa memori. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, apabila tuan-tuan dan puan berlatih kekuatan tangan dengan menggunakan dumbbell, 1, 2, 3, secara automatik apabila tuan-tuan dan puan berlatih menggunakan dumbbell, tuan-tuan dan puan menguatkan tangan dan membentuk masa memori untuk mengangkat dumbbell. Begitu juga dengan memanah, tuan-tuan dan puan, apabila tuan-tuan dan puan menarik busul ataupun menggunakan kaedah latihan kipaze, dia akan membina masa memori kepada otot-otot tuan-tuan dan puan. Jangan risau, jangan ada kebarangkalian tuan-tuan dan puan, walaupun tuan-tuan dan puan berlatih dengan menggunakan dumbbell untuk mengangkat berat, kebarangkalinya tuan-tuan dan puan tidak dapat menarik busul disebabkan oleh tuan-tuan dan puan tidak ada masa memori untuk memanah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membentukkan form badan. Selain daripada tuan-tuan dan puan, kita latihan kipaze ini untuk membentuk kekuatan. Keduanya adalah untuk membentuk masa memori. Ketiga, ia juga membentuk form yang baik. Baik tuan-tuan dan puan, izinkan saya bercerita dengan tuan-tuan sejarah kipaze. Tuan-tuan dan puan, dahulu tentera Turki yang direkrut untuk menjadi pemanah tidak dapat menggunakan busul yang sebenar sehingga mereka berlatih kipaze selama 3 tahun. Berapa tahun tuan-tuan dan puan? 3 tahun. Mereka setiap hari berlatih 66 kali kipaze setiap hari selama 3 tahun. Berapa tahun tuan-tuan? 3 tahun. Berbeza dengan keadaan kita sekarang, kita saja mempunyai bow dan mempunyai arrow, terus kita boleh memanah. Mereka kena berlatih menggunakan busul latihan selama 3 tahun, 66 kali setiap hari. Diceritakan juga tuan-tuan dan puan, mereka apabila mereka bersolat, buku kipaze mereka diletakkan di sebelah tikar sejadah ataupun tikar sembahyang mereka, supaya selesai saja solat, mereka boleh berlatih kipaze. Itu adalah teknik ataupun cara bagaimana untuk mereka menjadi pemanah yang handal. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey tuan-tuan dan puan, cukup dengan teori. Kita akan teruskan dengan cara-cara bagaimana untuk buat latihan kipaze ini. Boleh tuan-tuan dan puan? Sebelum itu tuan-tuan dan puan, busul yang digunakan untuk latihan kipaze adalah busul yang berpoundage 20 pound ke bawah. Disarankan kepada tuan-tuan dan puan untuk menggunakan bow berpoundage 15 pound hingga 20 pound. Itu adalah bow yang sesuai untuk latihan kipaze. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan cara kipaze. Saya berharap mungkin dalam video ini tuan-tuan boleh terus bersama dengan saya. Kita akan buat terus latihan kipaze ini, yang mana 66 kali ini mengambil masa tidak kurang lebih dalam 3 minit. Boleh kita mulakan? Kita mulakan tuan-tuan dan puan. Baik, saya mundur ke belakang sedikit.
Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, bagaimana untuk cara-cara kepazir? Pertama tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan berdiri dalam keadaan seperti mana tuan-tuan dan memanah biasa. Kemudian pegang bow sebagaimana tuan-tuan dan memanah. Yang ketiga adalah tuan-tuan akan menarik bow ini menggunakan 3 jari secara terbalik di tengah-tengah tali. Boleh? Tengah-tengah tali, 3 jari terbalik dan tuan-tuan akan tarik. Cara tarikannya adalah tuan-tuan kena menarik daripada atas. Sebenarnya tarik ke bawah sehingga ke paras bahu sehingga ke gerakan memanah. Okey? 1, 2, 3. Boleh tuan-tuan dan puan? Kaedah kepazir ni dia akan menggunakan kedua-dua belah tangan supaya menguatkan kedua-dua otot badan kita. Maknanya kalau otot bahu kita, dua-dua otot bahu kita, belakang dan kedua-dua tangan kita. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik, kita akan buat pertunjukan penuh. Mari bersama-sama dengan saya. Kita akan membuat 66 kali yang mana dia akan dilaksanakan dengan kaedah 10 kali sebelah kiri, 10 kali sebelah kanan sebanyak 3 set, dan set yang terakhir, set yang keempat adalah 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Boleh? Okey tuan-tuan, kita mulakan bersama. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bow dalam keadaan biasa diangkat ke atas dan jari terbalik, dan kita mulakan kiraan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tukar tangan. Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudiannya set yang pertama. Kita set yang kedua. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sebelah kanan. Tukar tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, set yang kedua. Kita susun set yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah set yang ketiga, dan set yang terakhir, set yang keempat, 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Okey, sebelah kiri. 1, 2, 3. Sebelum sebelah kanan. 1, 2, 3. Bagaimana tuan-tuan dan puan? Boleh? Senang saja tekniknya. Tuan-tuan dan puan, apa kesan kepada tuan-tuan dan puan apabila tuan-tuan menggunakan kaedah kepazir ni, berlatih setiap hari secara konsisten kaedah kepazir ni? Pertama, selain yang saya ceritakan tadi, kekuatan otot-otot tuan-tuan dan puan bertambah. Kedua adalah masa memori, dia membentuk masa memori. Ketiga adalah membentukkan form badan. Dan ada satu lagi tuan-tuan dan puan, bagi pemanah baru, apabila tuan-tuan dan puan berlatih dengan kaedah kepazir ini, tuan-tuan dan puan akan biasa dengan bow. Satu halangan kepada pemanah-pemanah baru adalah mereka tidak biasa dengan bow mereka sendiri. So, dengan kaedah kepazir ini, mereka boleh membiasakan untuk menggunakan bow mereka. Baik. Tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi satu tip dengan tuan-tuan dan puan. Apabila tuan-tuan dan puan hendak upgrade bow ataupun beli bow yang baru, tuan-tuan dan puan nak tahu adakah bow itu sesuai dengan kekuatan dengan tuan-tuan dan puan, sesuai atau tidak dengan badan tuan-tuan dan puan. Bagaimana caranya tuan-tuan? Caranya adalah menggunakan kaedah kepazir. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan nak membeli satu bow yang baru. Bow itu berpoundage 45 ataupun 50. Tuan-tuan dan puan, sebelum tuan-tuan membeli bow tersebut, test dulu bow tersebut dengan cara membuat kepazir sebanyak 10 kali. Okey, ambil bow tersebut,
dan buat kepazir 10 kali, 1, 2 hingga 10. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan tidak mampu menarik 10 kali, dicadangkan pada tuan-tuan dan puan bow itu tidak sesuai dengan tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan perlu mencari bow yang lebih rendah poundage-nya. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey tuan-tuan dan puan, pesanan saya yang terakhir bagi kaedah latihan kepazir ini adalah kaedah kepazir ini perlu dilakukan oleh semua pemanah, tidak kira pemanah baru atau pemanah lama. Tuan-tuan dan puan, benefit ataupun manfaat daripada latihan kepazir ini sangat besar, dan insya-Allah sekiranya tuan-tuan konsisten berlatih kepazir ini akan mendapat manfaat yang saya ceritakan tadi. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan perkongsian saya setakat hari ini. Minta maaf kalau ada salah dan silap daripada saya. Sebelum saya mengundur diri, tuan-tuan dan puan, seperti banyak biasa, please like, share dan subscribe channel saya ini. Semoga perkongsian saya ini membawa manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Kaedah ini saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan bukan sahaja digunakan untuk tuan-tuan dan puan, untuk disebarkan juga kepada ataupun diajarkan juga kepada orang yang lain. Boleh tuan-tuan dan puan? Terima kasih tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan saya dan channel ini. Semoga perkongsian saya dan channel ini mendapat manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan. Sekian, terima kasih daripada saya, Asrul Hisham dari Vista Archers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.